Allah, Allah, Allahu ya Allah, 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 Allahu ya Allah. Daripada Rasul. Tapi kita ni Rasul dah tak ada. Rasul dah tak ada. Rasul ni dia turun dekat sahabat. Sahabat ni dia turun dekat ulama'. Jadi kita ni kena ambil ni ulama'. Kita mesti ambil daripada ulama'. Mustahil faham agama terus jumpa Rasul. Rasul dah tak ada. Mustahil orang kata dia jumpa Rasul. Rasulullah dah tak ada. Jadi dia nak belajar agama dia siapa? Sahabat. Sahabat pun tak ada. Jadi Rasulullah ni dia ada pewaris. Dia ada pewaris-pewaris dia. Dan Rasulullah dah beritahu al-ulama warasatul anbiya. Ulama ini pewaris para nabi. Jadi kita sekarang ni, zaman kita ni, kita nak jumpa Rasul tak boleh. Jadi kita jumpa dia punya ulama'. Kita cari ulama' dia. Kenapa? Ulama' ni lah yang dapat turun-temurun apa yang Rasul bawa. Iaitu ulama'. Sebab tu agama ni, hukum hakam ni nak kena mengaji. Baru dia dapat apa haram, apa harus, apa wajib, apa sunat, apa makruh. Dan dia mesti datang daripada perjalanan. Perjalanan menghadap kepada guru. Menghadap pada guru. Kalau kita ambil jalan sendiri, ni ada orang selalu sebut lah, saya tak nak ikut ulama', saya nak ikut Rasul. Ulama' ni dia mengambil dari Rasul lah. Kalau ikut Rasul macam mana nak jumpa Rasul? Rasul tak ada. Kita tak dengar khabar mulut dia kata gini-gini, kita tak dengar. Sebab kita ni Rasulullah dah wafat lama. Tapi syarak ni yang dihantar ni sekalian hambanya. Hukum agama Islam dihantar ni sekalian hambanya. Kalau Nabi Musa dulu dihantarkan untuk Bani Israel je. Tapi Rasulullah ni dihantar pada sekalian hamba dia. Jadi sekalian hamba inilah yang dikatakan sebagai apa? Dikatakan sebagai hukum-hukum syarak. Hukum-hukum syarak. Jadi kita faham, nombor satu kita kena faham, agama ni nama dia dalam bahasa Arab disebut ad-din. Satu. Susunan dia, setelah belajar hukum akal, baru boleh belajar apa itu agama. Susunan dia gitu. Setelah belajar hukum akal, barulah boleh belajar pula apa dikatakan agama. Tak boleh belajar apa makna agama, lepas tu belajar hukum akal. Kena belajar hukum akal dulu. Sebab apa? Alat untuk kenal agama ni digunakan. Lepas tu orang tak berakal, dia tak wajib semayang, dia tak wajib puasa, dia tak wajib apa. Kenapa tak wajib? Sebab dia ni tak ada akal. Dia tak ada alat penimbang. Nak kata ni betul, ni tak betul, dia tak ada alat penimbang. Jadi kalau diberi hukum pada dia sekalipun, tak timbang. Kenapa? Alat timbang tu nama dia akal. Jadi proses dia, kita tengok kitab Tauhid, mula-mula sekali mereka akan ajar hukum akal. Pada kebanyakan kitab lah. Daripada hukum akal ni, baru mereka terangkan apa maksud agama. Nanti dari agama nanti dia terangkan lah. Islam, iman, ihsan, tu dia punya cabang-cabang lah. Itu cabang-cabang dia. Jadi agama ni kita faham, dalam bahasa Arab disebut ad-din. Dia adalah apa? Perhimpunan hukum-hukum. Dia adalah perintah. Kalau dalam kitab lain disebut perintah. Kalau dalam kitab apa? Misbahul Munir. Dia sebut agama ni sebagai perintah. Perintah adalah hukum-hukum. Hukum apa ni? Hukum syarak. Syarak ni apa? Syarak ni undang-undang agama. Siapa yang hantar? Allah hantar. Allah hantar. Kalau undang-undang ni dia buat sendiri, seperti agama-agama lain ni, yang mereka panggil agama, itu bukan agama lah.
Itu bukan agama. Itu apa tu? Itu kepercayaan dia lah, keyakinan dia. Kadang-kadang mereka reka sendiri. Jadi agama ni mesti benda yang hukum yang dihantar oleh Allah. Dia bagi hamba, tapi yang syaratnya yang mesti ikut hukum ni ialah mukallaf. Syarat dia yang mesti ikut hukum wajib. Wajib ni, haram ni, tegahan atau suruhan ni, disyaratkan pada mukallaf. Mukallaf ni pula ada syarat dia. Islam, berakal, baligh sampai seluruh agama. Pada kebanyakan kitab itu disebutlah Islam, akal, baligh sampai seluruh agama. Jadi hukum ini didatang daripada siapa? Datang daripada khabar rasulnya, Rasul Allah. Khabar ni dari segi apa? Satu suruh, satu tegah. Contohnya apa? Iktikad, kepercayaan, keyakinan, ibadah, muamalat, munakahat, jinayah dan lain-lain. Jadi apa yang kalau kita mengaji dan kita tauhid kan, guru-guru akan sebut agama ni mesti ambil dia daripada ulama. Tak boleh baca buku sendiri, tak boleh nak kena duduk mengaji. Tak boleh faham sendiri, tak boleh buat undang-undang sendiri, tak boleh. Dia kena mengaji. Dia kena mengaji. Jadi yang carta yang biru ni lah, dia menunjukkan bagaimana agama ini mesti diambil. Kita nak belajar agama, kita kena ikut proses ni. Sebab Allah hantar pada Rasul, Rasul dah beri pada ulama'. Okey. Ni. Orang awam yang mukallaf mengambil daripada ulama' atas jalan belajar lah. Atas jalan belajar. Kalau tak belajar, maknanya tak ambil daripada ulama'. Ulama' ambil daripada sahabat-sahabat, sahabat-sahabat ambil daripada Rasulullah. Rasulullah ambil daripada Jibril. Jibril itu membawa daripada Allah. Ada yang terus tanpa Jibril pun ada. Ada yang melalui Jibril pun ada. Itu nama dia wahyu. Itu nama dia wahyu. Jadi agama ni perjalanan begini lah. Kena ikut dia punya prosedur lah. Baru dapat. Kalau tak ikut prosedur dia tak dapat. Kalau tak ikut prosedur tak dapat. Jadi itu yang kita nak kena faham. Kalau kita silap, nanti kita ingatkan kita dapat agama. Rupanya kita dapat benda lain. Ni yang sangat bimbang lah. Okey. Apa yang dikatakan khabar ni? Khabar tentang apa? Dalam ni dia kata khabar tentang iktikad ni keyakinan. Iktikad ni kepercayaan dalam hati seseorang. Itu nama dia iktikad. Dan ilmu yang kena diambil daripada para ulama' untuk memastikan iktikad ni betul, itu nama dia tauhid. Itu nama dia tauhid. Itu nama dia tauhid. Sebab tu yang kita belajar ni tauhid. Sebab apa? Nak membetulkan keyakinan kita pada Allah, pada Rasul, pada malaikat, pada kitab, pada hari kiamat, pada qadar. Dan apa juga khabar yang Rasulullah bawa yang berkaitan dengan iman. Itu tauhid. Dan dia kata sini, dalam ibadah, muamalat, munakahat, jinayah. Ini dalam bab fiqh. Fiqh ni dia bagi pada 4 robok. Robok ni apa? Robok ni bahagian. Robok ni maksudnya bahagian. Dia bagi pada 4 robok. Dulu guru sebut robok. Saya belajar robok, saya tulis robok. Boleh juga kata bahagian. 4 bahagian. Fiqh ni 4 bahagian. Satu ibadah. Muamalat ni benda-benda yang berurusan sesama manusia. Faraid. Itu muamalat. Muamalat. Jual beli. Itu muamalat. Pinjaman. Sewaan. Gadaian. Pajakan. Itu muamalat. Itu ada bank apa? Bank muamalat. Pinjaman. Bayaran bertangguh. Itu nama dia bank muamalat tu. Dia tak nama bank munakahat. Tak ada. Dia nama muamalat. Urusan jual beli. Faraid. Itu semua muamalat. Lepas tu munakahat. Munakahat ni apa? Munakahat ni kalau belajar munakahat dia ajar apa? Nikah, tunang, nikah, kahwin, cerai. Lepas tu talak ba'in, talak raja'i. Lepas tu belajar li'an.
macam-macam benda lah. Macam benda. Apa saja yang melibatkan perkahwinan, nama dia munakahat. Jinayah. Jinayah ni belajar apa? Hudud, qisas, ta'zir. Kalau ikut 3 yang besar ni lah. Hudud tu yang rejam, yang sebat. Itu hudud. Hudud. Qisas ni apa? Orang bunuh orang, waris tak maafkan, kena bunuh balik. Itu kisah. Kisah ni timbal balik. Timbal balik. Kisah ni masuk timbal balik. Lagi satu takzir. Takzir ni apa? Orang yang kena tangkap tak cukup bukti. Dia ketangkap dua-duaan dalam bilik dengan perempuan. Dia tak boleh tuduh zina. Sebab tak nampak. Tak nampak kemaluan lelaki tu masuk ke kemaluan perempuan. Tak nampak oleh 4 lelaki. Jadi, tapi dia masih boleh dihukum. Masih dihukum. Kenapa? Dia duduk dua orang dalam bilik. Jadi dihukum dengan takzir. Takzir ni sama ada denda, duit, atau dibuang daerah, atau disuruh bekerja di satu tempat lah. Dia ikut kesesuaian lah. Kalau orang tangkap ni orang kaya, dia akan dihukum buang daerah. Itu nama takzir. Kalau ditangkap ni orang miskin, dia denda pada duit. Supaya dia kerja cari duit, bayar denda. Untuk timbulkan rasa serik. Serik tak nak buat jahat lagi. Itu nama dia takzir. Takzir. Jadi kalau kita kata hukum sekarang ni yang orang buat ni banyak bertakzir ni lah. Tak ada tak ada. Kalau bunuh-bunuh ni dia hantar kat sivil. Kalau rogol-rogol ni dia hantar kat sivil. Tu bila ada sivil tu yang dia berkecamuk tu kita dapat laksanakan apa patut laksana. Potong tangan, itu nama dia hudud. Potong tangan mencuri, itu nama dia hudud. Lepas tu potong tangan kanan. Curi lagi, potong tangan kiri. Curi lagi, potong kaki. Dia ada dia punya proses-proses lah. Jadi itu yang menyebabkan sebenarnya orang takut nak buat. Dia ada ancaman dia yang kuat. Sekarang curi, tangkap-tangkap penjara 3 tahun. Tu je. Dia keluar dia jahat lagi sekarang. Tapi dulu kalau ikut Islam, mencuri, potong tangan dia. Dia biarkan tangan tu bagi orang ramai tengok. Tu dia sebagai ajaran tu. Sekarang ni kalau orang berzina, kalau suka sama suka, civil tak dakwa. Civil kata, kau suka. Kecuali kalau perempuan ni kata, lelaki ni rogol saya. Itu boleh dakwa. Kalau dia buat suka sama suka, okey. Itu civil. Tapi dalam Islam, kalau belum kahwin, dia kena zina. Orang yang dah berkahwin, kalau dia berzina, hukum dia rejam dia mati. Dahsyat. Maknanya orang kalau dah kahwin, dia berzina, sebenarnya dalam hukum syarak, dia dah tak ada lah. Dia tak wujud atas muka bumi ni, sebenarnya lah. Tapi bila syarak itu tidak dilaksanakan, dia hiduplah sebenarnya. Tapi di sisi Allah, di sisi malaikat, patutnya dia dah tak ada. Patutnya dia dah kena tanam sampai dada, ditanam sekali. Tangan dia kat dalam juga. Sekarang ini, sampai dada, tangan masuk dalam. Tu dia baling. Dia rejam, dia lontar sampai mati. Maknanya orang berzina kalau dah kahwin ni, kalau dia hukum dia tak ada lah atas muka bumi ni. Saya cakap gitulah. Baru orang takut. Tapi sekarang orang tak takut. Dia bawa civil pun kalau dia boleh buktikan dia suka, saya suka, selesai lah. Sebenarnya tak jalankan apa benda yang dikatakan jenayah itu, apa undang-undang yang Allah Ta'ala turunkan tu, dia tak jalankan. Kalau dia tak jalankan, dia berusaha lah. Pemerintah berusaha lah. Orang yang bertanggungjawab berusaha. Dan kalau dikatakan ini undang-undang kolot, bukan berusaha lagi. Dia murtad. Dulu-dulu ramai lah orang cakap. Orang berbuat lawak. Kalau nak makan sup Kelantan, pergi Kelantan macam-macam. Kelantan pun belum buat lagi masa tu komando. Cuma mereka berhasrat nak buat lah masa tu PAS kan. Kalau nak makan sup Kelantan di Kelantan ni, orang cakap ni bukan orang-orang biasa. Orang-orang yang ada perjalanan tinggi lah. Kalau ada kasat hina, dia murtad lah. Nak cakap itulah, dia murtad. Bila murtad ni, masalah dia yang besar sekali, amalan pahala tu jadi kosong. Pahala semayang, pahala apa, dia reset tau, macam reset. Reset. Kita ada counter tabir tu, kita reset kosong. Itulah. Tapi tak perlu Allah semayang, tapi pahala dia kosong. Apa saja kebaikannya dia buat, Allah tak terima dah, ada kosong. Tak ada pahala. Ganjaran itu ditarik balik. Ganjaran itu ditarik balik. Lepas tu kena ucap balik.
barulah dikira balik amalan-amalan kebaikan dia mula daripada hari yang dia lepas dia mengucap tu. Ni kita tak faham benda ni. Kita ikut cakap-cakap yang kita rasa orang dengar boleh lawak, orang dengar boleh apa dalam bab jenayah ni lah. Selalu. Bab jenayah ni. Ni bahaya pada akidah. Kalau tak boleh tauhid ni memang kena tipu. Ni nama fiqah. Ustaz nak tanya boleh? Kalau Tanya. macam hukum mencuri, potong tangan semua tu kan, hukum-hukum ni kan kena legalize by the country ke macam tu kan. Tapi kalau kita ni as individu, kita tak boleh macam simply nak laksanakan hukum-hukum hudud ni kan Ustaz? Tak boleh. Dia yang mesti laksana ni pemerintah. Pemerintah yang kena laksana. Pemerintah yang kena. Kalau ada tak laksana, dia berdosa lah. Ada berdosa. Tu je. Bukan kita tangkap, kita potong. Bukan. Kita boleh tangkap, tapi tak boleh potong tangan dia. Ada orang tangkap mencuri, potong telinga. Tak boleh. Pemerintah yang buat. Nak potong apa benda ke, hudud ke, rejam ke, pemerintah yang bicara kan, pemerintah yang buat. Kalau pemerintah tak buat, dia berdosa lah. Dia tanggung lah. Itu kadang-kadang belajar law ni kan. Pada saya lah tak bagus lah. Kenapa? Kita belajar law civil tu. Dan bila kita jadi hakim, kita menghukum ikut civil. Civil law lah. Sedangkan Allah tak bagi hukum ikut civil. Kita yang kata, kita jadi hakim, kita kata macam ni. Mana boleh? Betul lah. Orang Islam boleh pakai civil law. Civil law ni daripada Britain ni. Lord Reed, nama orang tu kan. Lord Reed yang buat hukum ni. Yang buat undang-undang ni. Jadi pada saya lah, kesian anak-anak yang belajar law ni. Kenapa? Kalau boleh jangan khusus yang ada kemungkinan yang membawa dia kerja kepada tempat-tempat cukai, tempat yang tak boleh. Ambil cukai tu tak boleh. Sebenarnya tak boleh, Islam tak boleh. Kadang-kadang kita tengok dulu kawan-kawan kena berhenti kerja, dapatlah papasan. Dulu tahun 87 dapat papasan. Kawan berhenti kerja ni, dapatlah 3 minggu gaji. Itu pun kena hantar income tax kan. Income tax kata okey boleh dapat. Kalau income tax kata kena ambil income tax akan ambil dulu daripada majikan, baru lepaskan baki. Kalau fikir akal pun kata zalim. Dah lah kena berhenti kerja. Dapat papasan 3 minggu gaji. Kalau 3 minggu tak adalah kena income tax. Kadang orang dapat papasan 6 bulan. Dia kira dengan gaji yang berapa dia dapat tahun tu, campur papasan tu, dia kira sekali berapa income tax kena bayar. Dah kawan ni dapat papasan 6 bulan gaji. Tak dapat kerja tidak lepas ni. Ambil lagi income. Ikut akal pun tak masuk akal lah. Tak kesian ke kawan ni? Betul lah Lepas tu cukai-cukai ni memang kalau ikut syarak ni pada kebanyakannya tak dibenarkan. Tak dibenarkan. Tapi itulah, itu yang kita alami lah. Itu tidak ikut syariat. Jenayah ni undang-undang tak ikut. Saya nak cerita satu kisah lah yang ustaz cerita. Dia kata ada seorang lelaki jumpa dengan guru. Lepas tu dia guru dia lah dia kata. Guru dia tanya, awak kerja apa? Orang lelaki ni kerja kata apa tau? Kerja custom. Guru tu buat ni. Tak cakap dengan dia. Lepas tu dia kata apa? Custom ni, dia kata apa? Perompak jalanan. Itulah dia kata gitulah. Masuk barang cukai kan. Kalau ikut Islam tak boleh. Kata. Dia tu orang ni dia berhenti kerja custom. Dia kata kalau kat dunia, ulama pun tak tengok muka aku. Kat akhirat, Rasulullah tak tengok muka aku. Dia kata gitulah. Dia pergi kerja lain. Lepas tu, saya kata cukai-cukai ni, yelah kalau ikut hukum, kita kata hukum, yelah tak boleh, tak boleh. Kita buat kata apa, itu hal kita. Kita kena tanggungjawab lah. Hukum ialah hukum. Itulah. Hukum ialah hukum. Lepas tu, dalam Islam, masuk tandas kaki kiri. Berurusan dengan tempat cukai yang tidak dibenarkan kutip oleh syarak, pun sunat tangan kiri. Bagi borang, apa benda, ambil borang, semua sunat tangan kiri. Punya tak baik ni benda ni. Kalau kita faham lah. Sama macam masuk pasar, kaki kiri kan.
Pulau Pasar, kiri kanan. Pasar ni tempat orang berniaga, kadang-kadang ada darah, ada daging, ada apa, ada benda-benda yang macam najis lah. Lepas tu dia katakan masuk ke kiri. Masuk shopping komplek pun ke kiri. Sampai peringkat tu, dia letakkan nilai pasang shopping komplek ni. Jadi agama ni dia kata ni, mesti benda yang Rasulullah khabar ni, ibadah ni kita tahu lah. Ibadah ni kalau kitab yang kita belajar, daripada bab air, lepas tu bab najis, lepas tu adalah yang kecil lah. Bersudi, adab buang air, pakai muzah, lepas tu masuk wuduk, lepas tu masuk tayamum, lepas tu masuk solat, lepas tu masuk apa? Lepas solat masuk zakat, lepas zakat puasa, lepas puasa haji. Itu semua nama dia ibadah. Ini rubuk yang kita belajar ni ibadah. Kita tak belajar lagi muamalat, kita tak belajar munakahat, kita tak belajar jinayat. Kebanyakan masjid dia tak belajar muamalat, kenapa? Ibadah pun orang tak berapa kali lagi. Bab solat pun berterabur lagi. Lepas tu banyaknya tumpu pada ibadah. Okey. Dan kita kata apa? Dan lain-lain. Hukum syarak yang dihantarkan dia oleh Allah bagi segala hambanya yang mukallaf atas khabar rasulnya daripada suruh dan tegah seperti i'tiqad dan ibadat dan muamalat dan munakahat dan jinayat dan lain-lain. Dan lainnya apa? Kalau dulu Ustaz kata akhlak, adab, tanggungjawab, tu lain-lain tu. Tu dekat slide tengok tu, notar tu. Tu lain-lain. Jadi lain-lain inilah tasawuf. Yang 4 tadi fiqh. Yang i'tikad tadi tauhid. Jadi tiga-tiga ni nama dia fardu ain. Ulama dah susun untuk kita dah. Kita tak kaji-kaji je. Tiga-tiga ni nama dia fardu ain. Jadi dengan turutan fiqh, tauhid, tasawuf ni, kita dah susun, inilah khabar, inilah hukum, inilah khabar, inilah dikhabar, yang Rasul bawa, yang disuruh kita ikut, ada benda dia cegah kita buat. Jadi dengan inilah nama dia agama. Jadi kita jelaslah agama ni apa. Okey. Ni hukum syarak ni. Suruh, tegah, pilih. Kalau suruh ni dua. Suruh ni wajib, suruh ni sunat. Tegah ni haram, tegah ni makruh. Itu makna perkataan suruh dan tegah. Ada suruh, ada tegah. Ada pilih. Pilih ni nama dia harus. Jadi 5 ni, wajib, haram, harus, sunat, makruh. Inilah dikatakan hukum syarak. Syarak ni maksud apa? Syarak ni maksudnya yang diperturunkan syar'i undang-undang agama. Tu makna hukum syarak. Kalau kita belajar tauhid kan, kita tersusun sikit ilmu dan maklumat dan kepala otak kita. Agama ni apa? Benda-benda basic lah. Benda basic. Kalau tak belajar, nanti kita pun tak faham. Tanya mana agama ni apa? Tak tahu. Ad-din ni apa? Ad-din ni adalah himpunan sekalian hukum. Datang mana hukum ni? Daripada Allah. Kalau hukum tu manusia buat, itu kan agama. Itu kepercayaan dia, itu tanggapan dia, itu rekaan dia. Mesti datang daripada Allah. Dan prosedur dia, Allah bagi pada Rasul. Dan Rasul bagi pada umat. Tak ada orang dapat daripada Allah terus, mustahil. Berjalan ni pada Rasul. Sekarang ni Rasul dah tak ada. Bila Rasul dah tak ada, dia ikut prosedur apa? Dia ikut prosedur, macam mana? Prosedur dia ialah mestilah diambil daripada pewaris Rasul. Itulah dikatakan para ulama. Yang kita belajar ni, kita ambil daripada ulama lah. Ulama pergi ustaz, pergi ustazah, pergi apa, mereka belajar dari ulama. Keluarlah hukum-hukum yang kita belajar sekarang ni. Barulah dia dikatakan, barulah dia dinamakan agama. Tidak tak nama agama, tidak tak nama agama. Apa saja yang orang reka, tak nama agama. Apa saja bukan datang daripada Allah, daripada Rasul, itu bukan agama. Lepas tu kalau cakap semua agama
Mana semua agama? Agama satu je. Semua ni benda banyak kita timpul bang. Ini. Semua. Itu nama semua. Maknanya bukan agama ni tak ada semua. Agama satu je. Inna dina inna Allah Islam kan. Sungguhnya agama si Allah ni Islam kan. Jadi yang lain ni bukan agama. Patutnya tak boleh panggil agama. Lepas tu kalau kita kata kepercayaan kepada Tuhan, itu salah. Tuhan ni dia am. Lepas tu kepercayaan kepada Allah, itu betul. Kita tengok status liberty Amerika yang ada gambar patung. Kat patung tu orang pakai macam orang ambil ijazah tu. Lepas tu dia pegang buku kan. Kat situ tulis apa? In God we trust. Tu. Kepada Tuhan kami percaya. Lepas tu benda yang kita kata kepercayaan pada Tuhan ni tak sebut. Lepas tu kepercayaan pada Allah. Sebab apa? Kalau Tuhan dia umum kan. Ni kalau masyarakat majmuk ni masalah ni. Dia silap cakap nanti dia salah faham. Tu tauhid ni nak kena faham. Ni ada orang WhatsApp lagi ni. Dia kata, anak dia kata, kenapa kena takut pada Allah mama? Adakah Allah itu dia punya sifat dia, watak dia, rupa dia menakutkan? Tengok. Kalau anak tanya gitu nak jawab apa? Ni dia WhatsApp lain ni, dia kata anak dia tanya. Kenapa kena takut pada Allah? Adakah Allah ni menakutkan? Maksudnya Allah ni ada macam hantu ke, macam rimau ke, takut. Tu dia faham ni, takut ni maksud apa ni? Kita salah terang ni, nanti budak-budak faham lain. Kalau kita kalau jawab, tu leceh tu, payah. Okey, ini penerangan yang pertama, apa dia agama. Ni slide ni pun dah cukup lengkap ni. Cuma kita penting kita kena faham atas ni. Perhimpunan, sekalian hukum, maknanya banyak hukum. Hukum apa? Hukum syarak. Syarak ni apa? Hukum undang-undang agama yang Allah turunkan. Dihantar dia. Dia ni apa? Dia tu hukum-hukum syarak itu. Hukum-hukum syarak itulah. Dihantar hukum-hukum syarak itu oleh Allah. Maksudnya Allah yang turunkan. Untuk apa? Untuk sekalian hamba dia. Syarat. Siapa syarat yang kena ikut hukum agama ni? Siapa syarat yang kena buat wajib? Siapa syarat yang kalau buat yang haram dia berdosa? Mukallaf. Faham pula mukallaf. Mukallaf ni apa syarat? Ada 4. Islam, berakal, baligh, sampai seruan agama. Atau dikatakan datang Rasul kepadanya. Datang Rasul kepadanya. Beritahu Islam ni gini-gini. Tu. Kalau tak datang Rasul, datang ulama, datang pendakwah. Sekarang ni Rasul tak ada. Atas khabar Rasulnya. Hukum tu datang daripada apa? Atas khabar Rasul. Rasul yang beritahu. Pada sama ada suruh atau tegah. Suruh ni bagi 2, wajib dan sunat. Tegah ni bagi 2, haram dan makruh. Ada pilihan yang boleh harus. Ada 5 hukum syarak. Dalam segala aspek kehidupan, akikat, ibadah, muamalat, munakahat, jinayah dan lain-lain. Faham benda ni, takrif ni, kita faham dah agama. Faham maksud agama lah. Okey. Lepas tu ada lagi penerangan tambahan. Ni dia maksudnya pula. Ni dalam perkataan yang lebih mudah lah. Ini bukan daripada kitab. Tapi uraian daripada kitab lah. Ini yang guru urai. Okey. Ini kalau terus ni dia kata apa? Hukum al-hakam dari Allah melalui Rasul kepada umat atas segala aspek kehidupan. Ni kalau bahasa yang moden ni gini lah. Agama ni hukum hakam, jadi dia tak lari dari perkataan hukum hakam. Hakam ni maknanya hukum hakam ni maknanya banyak hukum lah. Kan? Banyak hukum yang boleh hukum hakam. Dia tak kata hukum-hukum. Kalau hukum hakam. Itu perkataan berganda menunjukkan banyak hukum hakam. Tapi hukum ni mesti datang dari Allah. Melalui seorang lelaki yang dilantik nama dia Rasul. Dia tak beri macam prom semua orang. Tak. Dia beri seorang je. Nama siapa? Pesuruh dia. Pesuruh nama dia Rasul. Rasul ni dia punya sifat dia adalah risalah.
Risalah ni macam kita kata risalah tu lah. Risalah tu kata-kata tu tulis tu beritahu orang. Risalah suap keliling tu macam risalah lah. Tu risalah yang menerangkan sesuatu. Tu nama risalah tu sifat pada Rasul. Melalui Rasul yang bersifat risalah. Menyebarkan risalah Islam ni kepada umat Rasul tu atas seluruh aspek kehidupan. Makan, minum, undang-undang, akidah, etikad. Tu yang kita boleh kena faham dengan kemas kan. Benda ni tak payah ulang-ulang kan. Belajar sekali je dah dapat dah. Tapi kena ada nota yang lengkap lah. Ni. Maknanya, ini saya ambil ustaznya perkataan tau. Guru-guru perkataan yang kita belajar lah. Kami dah dengar start. Mana-mana agama yang tiada bertuhankan Allah, maka ia bukan agama. Tu. Bertuhankan patung ke, bertuhankan apa benda, cakaplah bertuhankan apa. Gunung ke, bukit ke, apa ke, bukan Allah, bukan agama. Sebenarnya bukan agama. Tak boleh dipanggil agama. Kenapa? Agama ni hukum daripada Allah. Syarat dia mesti daripada Allah. Kalau dia buat sendiri ke, dia cipta sendiri ke, atas kepercayaan sendiri ke, atau dia modify apa yang ada ke, dia ubah suai ke, tak nama agama. Tak nama agama. Tetapi ia adalah rekaan tanggapan yang tidak benar. Lepas tu kalau dia kata, semua agama adalah sama. Tak boleh lah kata tu. Agama satu, mana nak dapat semua? Satu je agama. Apa satu tu? Itulah Islam. Lepas tu perkataan semua agama adalah sama. Lepas tu saya dulu dekat Sabah kan. Bila kat Sabah ni dulu bos yang bahagian planning ni, dia ni kira macam orang alim sikit lah, dia kata itulah. Dia bila meeting, dia akan kata apa, kita sama-sama baca Al-Fatihah. Dan pada orang yang kepercayaan lain, bacalah mengikut apa yang anda percaya. Ada gitu. Sebab Sabah ni dia ada, dalam meeting ni, ada orang Rungus, ada orang, kadang-kadang budak Sarawak pun ada, orang Kayan, orang Bugis, orang apa, Sabahnya banyak orang apa, orang Dusun, orang apa kat Sabah ni? Kadazan. Kadazan, Ustaz. Kadazan. Jadi budak-budak Kadazan lelaki ada, perempuan ada dalam meeting ni. Jadi kadang-kadang meeting 30 orang, yang Islam ni 10 orang je. Jadi yang ketua meeting ni orang Islam. Jadi Selcom ni tradisi dia, bila meeting, baca Fatihah dulu. Saya memula kerja tu saya kagum juga. Sebab saya kerja swasta kan. Tak pernah dalam swasta, kerjaan saya dah tahu lah. Meeting, baca Fatihah. Mula saya kagum lah. Tapi lepas tu saya nampak macam biasa je. Budak dia tak ada apa-apa. Macam biasa lah. Macam pejabat lain lah. Tapi mula meeting ni Al-Fatihah. Gitu. Jadi kalau kat Sabah, kat Sarawak ni, dia akan cakap yang lain tu bacalah ikut kepercayaan anda masing-masing. Takkan aku baca Fatihah kan, itu orang Islam. Tapi macam mana pun kita tetap stand kita, mula kita baca Fatihah. Setakat yang saya kerja, tak pernah ada komplain lah daripada yang kepercayaan lain ni. Mereka tahu agama Islam ni, agama apa dia panggil? Persekutuan, apa? Apa kata apa tu? Agama rasmi. Agama rasmi. Agama rasmi. Rasmi. Jadi undang-undang Malaysia ni, dia tak boleh orang lain ajak orang Islam masuk agama dia. Tapi orang Islam boleh ajak orang lain masuk agama Islam. Itu yang bagus. Memang patutnya gitulah. Sebab tu dalam hukum barang jumpa kan, dalam kitab fiqh, barang jumpa, kalau kita jumpa baby, budak-budak bayi ni, dalam tong, dan kita jumpa dalam negara yang majoriti dia bukan Islam, kita mesti ambil baby tu. Uruskan untuk besarkan dia. Tak kira lah bagi orang tu, tapi kena ambil. Kenapa? Takut negara yang majoriti bukan Islam ni, nanti bukan Islam ambil. Jumpa dalam tong, dia ambil, dibesarkan. Bila dia ambil, dibesarkan, baby tu jadi bukan Islam. Tapi kalau kita baby tu dalam negara Islam, negara yang diperintah oleh orang Islam, kita kalau rasa tak mampu, kita boleh ambil bagi orang mampu.
Tapi tak boleh kita dalam negara bukan Islam, kita ambil bagi bukan Islam. Ini haram. Ini haram. Tu kalau baby-babynya ke hospitalnya ketinggal tu kan. Apa takut orang bukan Islam ambil. Yang takut dia lahir Islam tu. Bapak dia Islam. Walaupun keluar cara tak sah, dia tak Islam. Kalau mak dia Islam, bapak dia tak Islam, dia lahir, dia Islam. Sebab dia ikut perut. Ikut perut siapa? Kalau mak dia orang bukan Islam, bapak dia Islam, dia lahir, tak Islam. Jadi dia tak kena masuk Islam. Dia ikut mak dia lah. Kata mak dia ni berzina dengan orang bukan Islam. Budak dia lahir Islam. Kenapa? Dia ikut mak dia perut. Nasab pada ibu. Betul kadang-kadang orang kata kan, baca tahlil, binti, betul tu. Kita sebut nama bapak sebut mak. Nasab dia pada ibu. Pada ibu. Lalu kalau bukan Islam, dia lahirkan budak, baby, dia berzina dengan orang Islam. Dia bukan Islam. Baby tu dia bukan Islam. Bukan lahir sebagai orang Islam. Kita ni dah ada agama. Kita lahir je, kita ni dah dikira Islam. Sebab kita lahir daripada perut perempuan Islam. Mak kita lah. Perempuan Islam. Tapi masalahnya pada Islam baka ni, dia merasa okey dengan Islam baka dia. Tu dia tak nak belajar agama tu. Dan dia harapkan belajar agama di sekolah. Yang dulu sekolah ni tak berapa nak ambil berat juga. Permasalahan lah, dia bukan terus subjek dia agama. Dia ada benda lain ni. Sebab tu kadang-kadang, bila nak kira nombor 1, nombor 2, nombor 3, subjek agama ni dikeluarkan daripada pengiraan bilangan peratus. Kalau budak dapat 21, agama dia dapat 5% pun tak apa. Sebab dia tak conclude dalam ni. Seperti mana orang bukan Islam, ada pelajaran moral pun tak conclude dalam ni. Dalam kiraan markah ni. Kenapa? Katanya tak adil. Sebab moral ni senang je. Hormat mak bapak. Soalan ni kalau kita tak belajar pun kita boleh tahu jawapan dia. Jadi budak-budak yang bukan Islam ni, dia boleh skor. Kalau benda ni masuk, orang Islam masuk pelajaran Islam, orang ni masuk moral, dia kata orang bukan Islam akan mudah dapat nombor 1. Itu yang cikgu cakap dengan saya dulu lah, masa saya jadi AJK tu. Yang bukan Islam akan ambil, kalau kita ambil Islam sebagai pelajaran yang masuk jumlah markah, orang bukan Islam akan ambil moral. Jadi Islam ni pelajaran susah sikit berbanding dengan moral ni. Jadi mereka buat keputusan, keluarkan pelajaran agama, keluarkan moral daripada kiraan peratus. Akibatnya, budak-budak tak belajar agama. Dalam budak tak kisah. Dapat 10% ke, dapat C ke, dapat D ke, sebab apa? Dia tak efek pada kiraan nombor. Ni yang bahaya ni. Budak yang dapat nombor 1, agama dia 5%, tak apa. Sebab ni tak kira dalam nombor. Macam mana kita nak harap subjek agama ni tolong dia orang? Kalau dia orang tak belajar. Naik form 4, boleh pilih agama dengan lukisan. Lama tak tahu lah. Dah lama tak pula. Zaman kita lah, zaman kita. Sekarang tak tahulah. Tapi zaman saya dulu, bila saya belajar ITM, ada pendidikan Islam. Semester 1, semester 2. Sahaja. 3, 4 ada. Tapi English, semester 1, semester 2, semester 3, semester 4. Kalau budak tu pandai, dia masuk ITM ni kena PhD bahasa Inggeris. Dia ada level 1, level A, level B, level C, level 2A. Dia kena habiskan 4 ni, level ni. Dalam masa 6 semester. Kalau budak tu pandai, macam budak dia Sarawak Sabah ni, kadang mereka pandai bahasa Inggeris. Masuk semester 1, dia dah duduk level 2A. Semester 2, dah tak ada bahasa Inggeris dah. Masa ujian tu, tahap level 2A. Saya dulu bodoh, level A. Level A paling ramai budak. Jadi semester 2, kalau lulus, level B. Semester 3, level C. Semester 4, level 2A. Abang habis bahasa Inggeris. 5, 6, tak ada bahasa Inggeris dah. Tapi pendidikan agama, pendidikan Islam 1, pendidikan Islam 2. Pendidikan Islam 2 ni belajar muamalat, belajar jinayat. Tapi saya tahu benda saya belajar tu. Bila belajar muamalat ni, bab jimat, doa jimat. Wah, budak lelaki macam orang tadi. Munakahat. Munakahat lah. Ustaz tu tulis lah, doa jimat. Semua kali tu. Kelakar betul. Budak perempuan nak kali memalu. Itulah semester 2.
Level 3 tak ada lah dia orang. Fokus lah pula engineering, level 3 dah masuk khusus, dah masuk major subjek. Level 1, level 2 campur lah. Budak electrical, elektronik ke, mechanical ke, civil ke, surveying ke, semua dicampur kan. Belum major. Level 3 baru pecah. Budak civil, kelas civil. Itu masa tu tak belajar dah pendidikan Islam. Begitulah. Jadi sekarang ni bila kita dah tua begini, everything dia rely pada kita lah. Kalau kita ada kehendak, kita sanggup payah sikit, kita dapat agama. Sebab apa tak ada siapa yang nak paksa kita. Okey, ni. Ini dalil lah. Barang siapa yang mencari wamai ya bertawi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirah minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain daripada Islam, dia tidak akan terima. Jadi agama yang disebut ni adalah agama Islam lah. Dan di akhirat nanti dia termasuk dalam golongan-golongan orang-orang yang rugi. Okey. Ini ayat yang kita kata tadi. Inna dina indallahi Islam, surah Ali Imran ayat 17. Boleh cek je tak? Betul tak? Kadang saya silap. Boleh cek tak? Betul Ustaz, yang depannya. Dia sebahagian ayat. Betul. Ayat dia panjang. Jadi Ali Imran ayat 19. Allah sebut dalam Quran dia inna di sesungguhnya. Inna ni sesungguhnya. Ad-din. Ni din agama ni. Di sisi Allah ialah Islam. Maknanya kalau bukan Islam ni bukan agama lah. Itu dikatakan kepercayaan, fahaman. 19. Ali Imran 19. Yang atas tu Ali Imran 85. Lepas tu tak boleh reda tau. Kalau dia kata sama agama, dia murtad je. Tak reda. Tak boleh cakap, you Sunday pergi mana? Oh, Sunday I pergi gereja. Oh, good. Kalau dia kata good tu. Kenapa? Mana ada sembah bala good? Okay, good. What a good activity. No. Dia cerita kita diam je lah. Kalau tak diam. Kalau dia kata, bagus. Bagus. Mana sembah bala je bagus. Mana kita apa tu reda. Sebab tu ulama' dia sangat melarang kita meraihkan perayaan dia. Even ulama' tak bagi kita wish. Kalau nak wish kan, happy holiday. Tu guru-guru ajar gitulah. Selamat bercuti. Tu boleh. Happy balik kampung. Dia kata, oh you cuti lama. Okey, selamat balik kampung lah. Tapi jangan sebut happy perayaan tu. Banyak ulama' tak bagi. Kita tak boleh reda dengan apa yang mereka buat. Sebab mereka sembah. Mereka syirik kan. Mereka sembah selain daripada Allah. Itu tu yang dikatakan tak boleh wish tu. Kalau pergi kuil mereka, makruh. Kalau buat apa upacara mereka buat, tu murtad. Jangan pergi dia kahwin, dia keliling api suci tu. Dia kata holy apa benda lah, tak tahu lah. Yang kita pergi ikut keliling. Ni yang pada ni lah. Lepas tu, New kata murtad memang lah. Tak boleh. Ni ada orang cerita lah. Pergi Bali. Pergi melancong Bali. Kan dia orang bawa pergi kuil kan. Kuil yang besar-besar lah. Jadi mereka istiharkan kuil tu tempat pelancongan. Dan orang kita pergi masuk. Lepas tu orang kuil tu dia pakai lah selendang merah apa benda kat pinggang. Dia bagi kita pakai. Ini belajar dekat Tori ni. Orang yang memasuki gereja, memakai pakaian gereja, maka murtad dia. Jangan pergi. Yang kelakar ni berhubungan surau buat ni. Tak payahlah masuk kuil tu, pergilah pantai ke apa benda ke, pergilah sana. Masuk kuil tu apa? Sama orang masuk kuil nyanyi lagu gereja, tak boleh. Ni orang tak faham, yang mudah jadi murtad ni sebab kita tak faham.
Dalam kitab dah sebut lama kan. Beratus tahun dah sebut benda ni. Makruh. Tapi kalau ambil gambar ni pada kasat, hebat patung ni. Itu murtad. Itu murtad. Kenapa ambil gambar patung ni? Wah, patung ni hebat. Diorang sembah. Ini murtad ni. Ini kita memuliakan dia. Tak, kalau berlakon pun murtad. Berlakon pun Berlakon murtad. saja. Berlakon pun sama. Berlakon dengan bini, sebut perkataan cerai pada bini pun jatuh talak juga. Walaupun berlakon pergi buat kat patung begini-begini, buat kat patung tangan-tangan begini. Banyak-banyak cerita India kan. Cerita India kan gitu kan. Sebab tu orang kalau tengok cerita Hindu tak bagus. Kadang-kadang dia tunjuk ribut kan. Ribut, angin puting beliung. Lepas tu tunjuk apa tau? Dia tunjuk orang tu berdoa, dia tunjuk orang patung. Lepas tu dia cepatkan. Ting, 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 ting. Dia tunjukkan orang tu tengah sembah patung dengan harapan angin puting beliung ni reda. Kemudian patung ni beri restu lah. Ada power. Lepas tu dia tunjuk gambar cepat. Ting, 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 ting. Tu hujan reda. Dia cuma kata, lega. Lega apa? Lega patung tu. Oh, tak. Tak bagus lah. Orang dulu suka tunjuk Hindustan. Nama pun Hindu. Betul tak? Kadang-kadang nak menjaga hati kawan ni pasal, pergi kuil, jemput dia kahwin. Kan orang kuil tu tunduk. Kita tunduk kat siapa, kita pun tunduk. Ni bukan. Kita patutnya, kadang orang kata, nak jaga hati kawan. Tak, kita kena jaga Islam. Dia patut jaga Islam. Sebab dia duduk di bawah naungan negara Islam. Negara Islam ni orang Islam perintah kan. Walaupun tak ada sana hukum Islam. Kita nak kena jaga ialah Islam. Bukan hati dia. Dia tak faham, itu masalah dia. Tak faham, tanya. Dan kita berterang. Jangan sebab nak ambil hati je. Nak ambil hati. Dia wish kita hari raya. Takkan tak wish dia kan. Kita fikir gitu. Tak. Lakum dinukum waliyadin. Agama kau. Agama kau pula. Kalau kau tak faham, kau tanya. Kau nak faham, kau masuk Islam. Kau belajar. Okey. Dah kot. Tak habis lah ni lah. Nanti kita sambung sekali lagi lah. Ada sikit lagi. Sambung. Saya nak pergi dalam ni. Tadi masa duduk sini, orang dalam tengah baca Quran. Ramai-ramai. Tu saya duduk luar. Okey. Nanti tandakan itu. Terima kasih. 176 pelajar. Siapa 8 boleh sambung lagi 2 jam ni. Ada fiqah dengan tauhid. Nak sambung kat sini. Okey. Nanti ingat slide ni. Terima kasih Ustaz. Sangat mantap tadi. Wah. Ustaz, Mana wah? ada Ustaz, ada Ingat Ustaz. tak tadi tanda kat mana? Wah ingat tanda kat mana tadi? Berhenti. Orang kita. Okey, nanti awak cek balik. Tak apa, boleh Ustaz. Okey, saya besarkan slide ni. InsyaAllah. Ambil slide ni. Okey. Satu. Ustaz. Sekejap. Betul je ni satu. Sekejap. Okey. Sila tekan 9 untuk bercakap dengan pegawai kami. Panggilan ini akan dirakamkan bertujuan untuk menentara untuk Ini notis terakhir. Income tax anda tertunggak. Kecuali ini notis terakhir anda langgar lari. Buat tahu. Scam. Scam. Ini notis terakhir, kad kredit anda diguna orang lain. Kita kad kredit pun tak ada. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah,
الحمد لله 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 الحمد